Mari Bapak Ibu kita akan berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah waktu yang indah ketika kami ada kesempatan untuk belajar dan membaca firman-Mu. 送给我们美好的时间，让我们能够在这里思想他的话语。 Biarlah firman-Mu boleh memberikan tuntunan dan arahan dalam hidup kami. 你的话能够成为我们生命的指南， Di tengah-tengah pergumulan kehidupan pernikahan sampai hari ini. 在婚姻的生活的里面有许多的问题，直到今日。 Dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan memelihara kami. 但是因着神的爱的恩典，一直扶持直到 Kami 今天。 rindu relasi ini terus tetap terpelihara, terjaga, terawat dengan indah. 我们盼望婚姻能够在神的扶手的里面不断的健康的走下去， Sehingga kami boleh menikmati akan kebahagiaan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang Tuhan inginkan. 能够享受家庭的快乐是神所赐给的。 Berkati kedua hamba-Mu ya Tuhan. 你赐福给两位仆人， Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu, tema Mimbar Gloria minggu ini adalah hormat terhadap pernikahan. 今天讲的主题是尊重婚姻。 Ini ada dua bagian firman Tuhan yang menjadi acuannya. Kita akan bacakan di dalam Amsal pasal yang kelima. Tadi Ibrani sudah saya bacakan gitu ya. 刚才那个希伯来书的经节我已经念过了，现在来看箴言。 Amsal pasal yang kelima ayat 15 hingga ayat yang ke-20. 箴言的第5章15至20。 Minumlah air dari kulamu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? 箴言书的第5章5至20节，你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。你的泉源岂可仗义在外？你的河水岂可留在街上？唯独归你一人，不可与外人同用。要使你的泉源蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻。她如可爱的优鹿，可喜的母鹿，用她的胸怀使你时时知足，她的爱情使你常常恋慕。我儿，你为何恋慕淫妇？为何抱外你的胸怀？ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika engkau membaca beberapa ayat firman Tuhan ini gitu ya, 当我们念了这几节的经文之后， apa yang ada dalam benak pikiranmu? 你们的是怎么思想的呢？ Ada yang mau kasih respon sebentar enggak? Ini kan cuma 5 ayat kan, ketika engkau baca kira-kira pikiranmu kemana gitu? 只有5节的经文，当你们念了之后，你们的思想是往哪一个方向去思维呢？ Agak liar ya, betul nggak? 可能就很乱了。 Bisa menangkap nggak yang dimaksud ini? Kalau kita berhenti sampai di sini aja, nggak usah dijelaskan. 如果就停在这里，没有的跟你们做一些解释，你们能够明白吗？会思维的正确吗？ Menangkap nggak? 能够抓住他的意思吗？ Kira-kira kalau diringkas satu kata ini ngomong soal apa gitu? 如果让你来把它简单的用一句话来概括，那你们所思想的应该精华是什么呢？ Apa? Apa Budi? Setia. Puji Tuhan, terima kasih. 他的精义就是要 Amsal ini memang ditulis dengan bahasa sastra.
他是用这个诗的这个的形式来出现来写 Karena 的。 dia bahasa puisi, ada banyak penggunaan kata-kata itu sifatnya adalah simbolik. 它是这个文学的这样的一个形式出现。 Karena simbolik ada kalanya itu kita sulit menangkap. 有的它呢，它表达的我们那个从字面的表面上呢很难理解。 Nah, supaya gampang saya tunjukkan satu versi yang lain. 我来给你们看一个， Ini gampang. 这样的白话文可能就比较容易了。 Ini bukan terjemahan saya loh ya. Ini adalah bahasa Alkitab, 这不 bahasa Indonesia masa kini, Living Bible, yaitu bahasa Alkitab sehari-hari. 就是每天念的，他用白话文就最通俗的语言来表达出来。 Saya baca Indonesia aja supaya Bapak Ibu bisa menangkap yang dimaksud di dalam bagian ini. 我用印尼文来念出来，让你们能够理解这一节的经文的意思。 Sebab itu setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia saja. Gampang kan? Tadi kan ayat 15 bingung ini ngomong opo kan gitu ya. 刚 Betul 才 nggak sini? 就比较 Kalau ini kan 难 gampang 理解 sekali. Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada yang bukan istrimu. Kenikmatan itu khusus untuk engkau dengan istrimu, tidak dengan orang lain. Sebab itu hendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri. Carilah kenikmatan pada gadis yang telah kau nikahi. Gadis jelita dan lincah seperti kijang. Biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau. Apa gunanya bernafsu kepada wanita lain, anakku? Untuk apa menggauli perempuan nakal? Gampang sekali kan, betul ya? 这就 Karena 是 kalau 这一段 Anda 的解 baca 释 di dalam terjemahan LAI yang tadi itu agak sulit memang. 如果来念这一，它是用文学的这样的一种写作表达出来，比较难理解。 Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya memang ada satu versi yang lain, tapi saya tidak akan bacakan gitu ya. 另一个版本是这样， Ini adalah Indonesia Literal Translation, yaitu terjemahan yang literal. Tapi saya tidak akan bacakan karena mengingat waktu. 这个没有时间，我不想再念了。 Bapak Ibu pasti kenal orang ini, betul tidak? 认识这个 Terminator, 人 ya atau sering main film gitu kan? 他 Sering 是 kita 明 lihat. 星 Ini adalah Arnold. Nah, Arnold Schwarzenegger ini dia pernah menjadi gubernur California. 他曾经成为了省长， Dia juga seorang aktor yang hebat, gitu ya, aktor laga lah. 他是一个很了不起的人。 Nah, ini istrinya bernama Maria Shriver, 这是他的妻子，名叫玛利亚， Ayu. 很漂亮。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada tahun 2011, 2011年的时候， tiba-tiba mereka itu berpisah. 突然间他们两个分开了。 Setelah menikah 25 tahun. 那个时候他们已经结婚了25年， Pernikahan mereka dikaruniai 4 anak. 他们的婚姻的里面有4个孩子。 Publik itu dibikin kaget. 那么很多人就为此而感到很惊讶。 Waduh, Eman wis 25 tahun. 太可惜了，25年的婚姻 Ini pernikahan perak, betul ya? 已经是属于银婚了， Saya belum 25. 还没有到25年。 Tahun depan dalam anugerah Tuhan baru 25. 明年才是25年。 Nah, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， ketika mereka sudah menikah 25 tahun, 当他们走过了25年的婚姻， kenapa mereka berpisah? 为什么他们要分开呢？ Problem yang muncul adalah Arnold ini 问题出在这里， dia berselingkuh dengan asisten rumah tangganya, pembantu rumah tangganya. 他跟他的邻居的一个越人有 pembantu 分 rumah tangga. 他邻居的一个越人有婚外情。 Nah, peristiwa ini bukan terjadi pada tahun ke-25 pernikahan, bukan. 这个事情其实不是发生在那个他结婚25年的那个时候， Dia sudah punya anak pada waktu dia bercerai, umurnya 14 tahun, anak selingkuhan itu. 那个时候他要离婚的时候，他跟那个婚外情的孩子已经生了一个孩子，已经14岁了。 Berarti rahasia ini tersimpan kurang lebih 14 tahun.
那么显然他这样的一个事情呢，他隐藏了14年多。 Istrinya awalnya nggak tahu. 起初他的妻子并不知道， Tapi terakhir gitu ya, 但是到最后呢， akhirnya dia tahu. 他知道了， Dia panggil asisten rumah tangganya, 然后他就把他邻居的一个人给叫来， lalu dia tanya. 然后就问他， Karena diinterogasi akhirnya dia ngaku. 然后他也就承认说， Dan Arnold juga mengakui. 他们两方都承认了。 Akhirnya Maria itu sangat marah. 他的妻子非常的生气， Lalu mereka berpisah. 然后他们就决定离婚。 Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ini adalah salah satu contoh tentang pernikahan. 这是一个例子，婚姻的一个例子。 Dari contoh ini kita menyadari bahwa membangun atau menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menghormati pasangan itu adalah tidak gampang. 这告诉我们说，要尊重婚姻、尊重配偶，在这个婚姻的生活的里面，并不是一件容易的事情。 Ada orang yang sangat memandang enteng, memandang ringan akan pernikahan. 有的人对婚姻的看法觉得非常的简单容易， Mereka tidak melihat bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, sesuatu yang harus dihormati. 那么有的认为就是婚姻是非常重要的，婚礼很重要，也是很圣洁的，很值得尊重的一件事情。 Memang betul hidup ini penuh dengan berbagai macam persoalan, tantangan, godaan yang silih berganti. 既然在生活的当中有许多的艰难，有许多的诱惑不断的出现， Kadang-kadang di dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga mengalami apa yang disebut dengan keputusasaan. 有时候在生活的家庭的里面，甚至有时经历了失望。 Nah, pada waktu menghadapi pergumulan demi pergumulan, 在这不断的挣扎以及难处临到的 apakah 时 itu 候， godaan, apakah itu tantangan, apakah itu kesusahan atau keputusasaan, 无论是伤心也好、失望也好、挑战也好、挣扎临到你的时候， sampai satu titik sebagian orang mungkin akan menyerah. 到了一个终极的时候，有的人可能就选择了放弃。 Tapi persoalannya adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. 那么圣经里面是怎么教导我们的？ Bagaimana kita seharusnya itu mengembangkan satu relasi yang baik gitu. 我们如何能够在婚姻的里面建立一个好的关系， Satu relasi hari demi hari menjadi lebih indah. 让这个关系一天比一天更好？ Di mana pernikahan itu sungguh dihormati. 那么要知道，婚姻是要尊重的。 Dengan kata lain kita melihat bahwa pernikahan perkawinan kita itu adalah sesuatu yang amat sakral di mata Tuhan. 我们要看到，这个在神的面前是一个很重要的婚姻，是 Itu 个 harus 圣礼， diperjuangkan, dipertahankan di dalam kehidupan kita. 一定要在不断的奋斗，一定在坚持持守的里面。 Di dalam kitab Amsal maupun Ibrani, 无论是在希伯来书还是在箴言里面， Alkitab memberikan prinsip-prinsip bagaimana kita menghormati akan pernikahan. 他都给我们的一个原则，如何来尊重婚姻， Supaya apa? 为的是什么呢？ Supaya engkau dan saya bisa menikmati satu kehidupan pernikahan yang indah. 以致你和我能够享受婚姻的这个神所赐给的一切的福分， Sebagaimana yang engkau dan saya impikan pada waktu permulaan pernikahan. 就像我们起初要结婚的时候所幻想的、所理想的那一样。 Pernikahan yang berkenan dan menikmati kebahagiaan. 那么蒙神祝福的婚姻，就是能够实现你理想中的婚姻。 Kisah Arnold dengan Maria ini adalah salah satu contoh saja. 像阿诺他的婚姻给我们看到了一个事情， Dan ini menjadi seperti gunung es gitu loh, yang terus menggulung salju es ini. Ada begitu banyak orang mengalami pergumulan yang sama. 就好像那个雪山，它不断的融化，到了最后就雪崩了。 Lalu bagaimana kita bisa menghormati pernikahan kita dengan baik? 那么如何尊重婚姻呢？ Nah, kalau kita membaca beberapa teks yang kita baca Amsal maupun Ibrani gitu ya. 无论我们是从希伯来书还是箴言书所看到的经 Supaya 节， kita bisa menghormati pernikahan kita, Itu- pertama dikatakan harus saling setia dalam pernikahan. 那么重点的就是要彼此的要有忠诚。 Nah, di dalam kitab Amsal yang saya tadi bacakan, 就好像我刚才所念的箴言，
Di ayat yang ke-15 di dalam terjemahan LAI ini, minumlah air dari kulakmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. 你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。 Nah, di dalam terjemahan Indonesia masa kini bunyinya seperti ini. 印尼文的翻译是这样， Dia katakan, sebab itu setialah kepada istrimu sendiri. 意思就是说你要忠于你的妻子， Berikanlah cintamu kepada dia saja. 你要单单的专一的爱你的妻子。 Dari sini kita melihat Alkitab dengan sangat jelas mengatakan, 在这里我们很清楚的，圣经这样告诉我们， hormat terhadap pernikahan 那么就是尊重你的婚姻。 adalah kita belajar setia kepada pasangan yang Tuhan 那么 anugerahkan. 很具体的就是你要学习对你的对方要有忠诚， Sehingga dikatakan engkau jangan mencari perempuan lain. 意思就是不要在你的婚姻以外再去找其他的女人， Apalagi perempuan ini disebut perempuan jalang atau perempuan asing. 无论是外邦人，无论是外面的外女娼妓，或者是外人。 Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹们，圣经这样 ketika 告诉我们， Alkitab berbicara soal kesetiaan, 这里讲到了一个忠， ada dua istilah yang seringkali dipakai berbarengan. 有两个这个句子经常的是合在一起使用的。 Satu yaitu namanya hesed, yaitu baik hati atau kasih setia. 一个就是有一个善良的心，一个就是爱和忠 Lalu yang satu namanya emuna, yaitu setia. 忠诚。 Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di dalam Alkitab seringkali menggunakan dua istilah ini. 常常有这个两个句子在一起。 Saya tunjukkan maksudnya kenapa. 我来告诉你们这是什么意思。 Kata hesed di sini, 在这里这的意思是， ketika bicara soal baik hati atau kasih setia, 那么一个就是你有那个好的心， yaitu biasanya itu dipakai sebagai satu bentuk komitmen yang diikrarkan dua pihak atau lebih dalam satu ikatan perjanjian. 那么就是你对对方有一个承诺， Semua pihak itu bersumpah bahwa mereka akan setia menjaga keutuhan dan masing-masing melakukan tanggung jawab mereka. 双方都表明了要忠诚于对方，而且要有爱。 Nah, ikatan pernikahan itu adalah ikatan perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita di hadapan Tuhan. 圣经婚姻的盟约是男方和女方共同在神的面前的一个承诺。 Dan ikatan ini harus dijaga dengan satu bentuk komitmen. 那么这一个承诺是要有真诚的一个盟约，要施行的盟约。 Sayangnya di dalam kehidupan kita, 我们相信在我们的生活当中， tidak semua orang memegang teguh ikatan perjanjian. 没有人真正的能够持守得住自己所立下的盟约。 Ada kala ketika bahaya kesusahan datang, 当危险、困难、艰苦临到的时候， banyak orang akan memilih menggadaikan akan ikatan perjanjian itu. 很多人就把它那个放在一边。 Yang penting dia berpikir dia menguntungkan. 那想到的是自身的利益。 Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， Alkitab menggunakan kata hesed ini. 在这个圣经用到了这一个句子， Ini adalah menunjukkan adanya satu ikatan perjanjian di mana komitmen berdua itu dipegang dengan baik. 这个就是一个婚姻的盟约，是一个很坚固的，应该是。 Dan hari ini kita melihat 但是今天我们来看， orang tidak lagi begitu menghormati ikatan pernikahan. 很多人不尊重婚姻， Mereka gampang-gampang cerai. 他们非常容易的选择离婚。 Walaupun pada waktu mereka menikah, mereka datang ke hadapan Tuhan. 虽然他们结婚的时候来到神的面前， Mereka mengucapkan ikatan pernikahan itu. 他们在神的面前许下了婚姻的盟约。 Aku akan mengasihi engkau 我要爱对方， pada 爱 waktu 你， susah, pada waktu kaya, pada waktu sakit. 无论是艰难困苦，还是病痛，还是健康， Sampai maut memisahkan. 只有是能够使我们分开。 Ini adalah ikatan perjanjian pernikahan. 这是婚姻的盟约， Tapi belum sampai maut itu datang. 但是死亡还没有来临， Mereka sudah masing-masing berpisah. 他们就各分东西了。 Nah, di tengah-tengah dunia yang tidak lagi menghargai ikatan perjanjian, yaitu hesed itu.
在这个世界的人的眼中，现在已经不尊重婚姻了，就像我们刚才所说的。Maka disitulah diperlukan emuna, yaitu kesetiaan. 那么就是Yaitu kesetiaan. 真 Ini 心 agak susah gitu ya, karena 很难。 Indonesia apa Mandarin mungkin sama Indonesia itu kurang lebih gitu. Tapi kalau hesed itu lebih pada perjanjiannya. Tapi emuna ini lebih banyak bicara soal kesetiaan itu sendiri. 那么其实盟约比普通的承诺是更进一层的。 Jadi di dalam pernikahan itu ada ikatan perjanjian yang memang di dalamnya menuntut kesetiaan. 那个是一个需要施行的，完全这个盟约是不可更改的。 Nah pada waktu engkau tidak dan saya tidak menghormati ikatan perjanjian ini, 如果你要尊重你自己所立下的盟约， maka engkau di situ dituntut itu membutuhkan apa yang disebut dengan emuna. 那么就需要应该有一个实际的行动来实行。 Nah di dalam Amsal pasal yang kelima, 在这个的箴言书的第5章里面， ketika pengamsal berbicara dari pasal yang kelima ayat 15 sampai 20, 从第15节到20节， disitulah dia tunjukkan pentingnya emuna, yaitu setia itu. 那么讲到了这个忠于对方的一个重要性。 Di dalam relasimu dengan istri, jangan ada perempuan lain yang masuk. 已经很具体的告诉说，在你的婚姻的里面，除了你自己的妻子以外，不可再有别的。 Walaupun dalam kesetiaan itu mungkin ada pergumulan, ada tantangan, ada penderitaan, ada kesulitan. 虽然在你的婚姻的里面有许多的挑战，有许多的诱惑，有许多的难处， Tuhan ingin kita tetap setia. 但是神的原意盼望你们婚姻能够有忠诚。 Kehebatan sebuah pernikahan itu tidak dinilai dari kemesraan di fase awal. 它非常的重要的就是一个婚姻的里面要有一个和睦， Melainkan kesetiaan di fase akhir, di tahap akhir. 最重要的重点，它首先的一个基础就是要忠实于对方。 Nah di dalam perjanjian lama, 在旧约的圣经里边， ketika Tuhan memanggil umat Israel, 当神呼召了以色列的百姓， Tuhan juga ingin bangsa Israel itu memegang ikatan perjanjian hesed itu. 他们也是跟以色列的百姓有一个承诺。 Walaupun Israel berulang kali jatuh bangun mengingkari kesetiaan itu. 虽然他们跌倒了再起来，多少时候他们失信了， Mereka mengingkari akan ikatan perjanjian hesed itu. 他们忘记了他们所许下的盟约。 Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan mengikatkan perjanjian yang disebut dengan hesed. 当那个神呼召了亚伯拉罕之后，又与他们立约。 Tuhan mengatakan, aku akan menjadi Allahnya nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. 他说：“亚伯拉罕、以撒、雅各，你们的祖宗， Dan aku akan menjadi Allah bagi keturunan mereka. 我要成为你们子子孙孙的神。” Itu ikatan perjanjian diadakan. 这就是他跟亚伯拉罕所立的约。 Tetapi bangsa Israel berulang kali mengingkari akan hesed itu. 但是他们还是不断的这样的废弃了他们自己所立的约。 Apakah Tuhan lalu juga mengingkari? 但是神又没有因他们的毁约而神失信呢？ Ternyata tidak. 没有。 Sehingga Paulus mengatakan pada waktu engkau setia, Tuhan setia. 那所以说呢，保罗说，虽然我们失信，但是我们神仍然是可信的。 Tapi pada waktu engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. 当我们失信的时候，神仍然守住他的信， Karena Tuhan tidak bisa mengingkari akan dirinya. 因为我们的神他不能够背负自己。 Nah dalam relasi yang demikian itulah 在这样的一个关系的里边， Tuhan menghormati akan ikatan perjanjian itu. 所以神非常尊重盟约。 Demikian juga dalam relasi pernikahan engkau dan saya. 婚姻的盟约也是如此。 Tuhan ingin engkau dan saya menghormati dalam kesetiaan itu. 神盼望你和我对婚姻有一个忠实， Sehingga dikatakan engkau harus setia kepada istrimu sendiri, berikanlah cintamu kepada dia. 所以说你要忠于你的妻子，你要单单爱你的妻子， Jangan mencari perempuan yang lain. 不要在你的妻子以外找其他的人， Jangan mencari laki-laki yang lain. 也不要在你的丈夫之外找别的男人。
Ada banyak janji yang mungkin keluar dari mulut kita. 有许多的承诺出自于我们的口， Berapa banyak yang sudah kita realisasi? 我们有多少自己说出来的？ Kiranya Tuhan menolong kita dengan kesetiaan untuk melakukan itu. 求神帮助我们，让我们所说出来的，我们能够用我们的实际行动来兑现。 Lalu yang kedua 第二， adalah bahwa di dalam kita menghormati akan pernikahan, 当我们尊重婚姻， Ibrani mengatakan jangan mencemarkan tempat tidur. 希伯来书说不要误会了你的床。 Nah, ini juga bahasa figuratif loh ya. 这个讲得很具体了。 Jangan mencemarkan tempat tidur, itu tidak berarti lalu tempat tidur kita ketumpahan makanan atau minuman kopi, bukan. 这个说不要误会你的床，不是你的床换一些饮料了或者咖啡这样让床误会了，不是这个意思。 Kalau kita memperhatikan terminologi Alkitab, kata Alkitab, 我们来看圣经里面它指的是什么？ kata mencemarkan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat. 在希伯来书13章第4节里面所说的船也不可误会，这个误会是什么意思？ Ini artinya tanpa noda atau tidak terkontaminasi. 意思是说不要有任何的瑕疵，任何的不圣洁的。 Jadi dengan kata lain, kata ini digunakan, jangan mencemari adalah ditujukan kepada sebuah pernikahan di mana suami istri harus tetap menjaga kemurnian. Dengan kata lain, keintiman antara suami dan istri tidak boleh dibagi kepada orang lain. 那就是夫妻间的关系，只是两个夫妻的事情，不能够跟别人来分享。 Nah, kenapa Alkitab mengatakan demikian? 为什么圣经里面这么说呢？ Karena Allah lah yang menciptakan penyatuan seksual antara suami dan istri. 因为在婚姻的里面有性的生活，这是神所给予的， Dan itu harus dijaga dengan kekudusan. 所以这个的生活，婚姻的生活必须保持圣洁。 Kedekatan relasi seksual ini adalah sesuatu yang begitu kudus di mata Tuhan. 在神的眼睛，婚姻是一个圣洁的婚姻， Dalam ikatan pernikahan, 这一个就是婚姻的组合。 Tuhan tidak ingin kita menyalahgunakan. 他不要我们错越了。 Ini ketika kita menyalahkan anugerah Allah dalam hal seksual, itu berarti kita telah mencemarkan akan tempat tidur, 如果滥 mencemarkan 用了性的 pernikahan kita 生 yang 活， kudus. 就是误会了床。 Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， di dalam kehidupan kita 在我们的生活里边， ada banyak kesalahan atau dosa yang bisa kita lakukan. 有许多的罪是或者是一些的错误是我们经常犯的。 Tetapi ketika bicara soal dosa karena perzinahan atau mencemarkan tempat tidur, 如果是犯淫乱的事，或者说换句话说是误会了床， ini mempunyai satu pengertian yang sangat unik dan berbeda. 这个跟平时所犯的罪是一个很大的区别，是很特别的事情。 Saya coba ajak kita lihat dua ayat ini, gitu ya. 我要你们来看这2节的圣经，阿姆萨第6。 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18. Kadang-kadang kita berpikir semua dosa itu sama, gitu ya. Guru sekolah minggu selalu ngajarin begitu. Tapi kita lihat apakah sama, gitu ya. 有的说犯罪都一样，其实有没有真正的一样？我们来看是有区别的。 Nah, 1 Korintus 6 ayat 18. 哥林多前书6章第18节， Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 你们要逃避淫行，人所犯的罪，无论是什么罪，都在身子以外；唯有行淫的，是得罪自己的身子。 Lalu kita bandingkan dengan Amsal pasal yang ke-6 我们来看那个箴言书的第6章 ayat 29 sampai 29。 32. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsu karena laparnya?
Dan kalau ia tertangkap, harusnya ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. 亲近邻舍之妻的也是如此，凡挨近他的，不免受罚。贼因饥饿偷窃充饥，人不藐视他。若被着着，他必赔还7倍，必将家中所有的尽都偿还。与妇人行淫的，便是无知；行这事的，必上吊生命。 Di dalam 2 bagian firman Tuhan ini, 在这个2处的圣经里边， Alkitab memberikan komparasi, yaitu perbandingan 给我们一个很明显的对照， antara dosa mencuri dengan berzina. 讲到了这个犯奸淫的跟偷窃的。 Kalau engkau dan saya mencuri, 如果你和我今天去做盗贼偷东西， maka ada jalan keluarnya, 还是有出路的。 yaitu kita mengganti 7 kali lipat. 比如说你偷了人家东西，你赔还他7倍。 Gampangnya begini, saya kan curi 1 gelas aqua. 比如说我偷了1杯的矿泉水， Ketika kedapatan, 然后被人发现了， saya ganti 7, selesai urusannya. 我就赔你7杯，那这个事情就了结了。 Nah, persoalannya, 那么问题是， ketika engkau dan saya berzina, 那么你我今天犯了奸淫的罪， lalu ketangkap, 然后被人抓到了， ganti apa carai? 你有什么办法来赔偿呢？ Nah, di situ ada perbedaannya. 在这里我们看到是有分别的。 Sehingga dikatakan pada waktu engkau melakukan dosa itu terjadi di luar tubuhmu, itu bisa digantikan. 意思说，这些也就犯的这些罪是在身体以外的，那么罪是可以有出路。 Orang yang merasa dirugikan bisa diganti. 啊，那么具体的说，还可以用赔偿的方式来了结。 Tapi persoalannya ketika engkau dan saya jatuh dalam dosa perzinahan, 但是如果你我今天跌在那个犯淫乱的里边， itu tidak tergantikan. 没有什么东西能够做赔偿 Itu 的， terjadi dalam dirimu. 那么可能就要上吊你的生命。 Apa kita berpikir karena saya sudah berzina sama istrinya, sekarang zina balik dengan suaminya? Apa begitu? 那么可以说来一个交换的这样的， Sebagai gantinya gitu. 作为一个了结， Enggak. 不可能的。 Sehingga Paulus katakan kalau engkau mencuri, semua dosa itu di luar tubuh. Tapi kalau perzina itu di dalam tubuhmu. 所以说，所有的罪都在身子以外，只有犯奸淫的是刚犯了自己的身子。 Maka Alkitab mengatakan engkau dan saya harus hati-hati. 所以他告诉我们，你我今天必须谨慎 Jangan sampai engkau dan saya mencemarkan tempat tidur. 啊，千万不要误会了自己床，犯了奸淫而 Orang yang Sambil hidup tanpa takut akan Tuhan, 不敬畏神的人， maka hati nuraninya tumpul. 他们的良心的里面就很迟钝， Dia tidak akan bisa menghormati pernikahan. 我们对婚姻不敬重， Dia akan gampang mencemarkan tempat tidur. 就很容易犯奸淫。 Oleh karena itu di dalam hidup yang engkau dan saya jalani, 今天你我在主的里边， terutama bapak-bapak yang kalau sering kali kanvas gitu ya, sebagai sales yang sering keluar kota pindah satu tempat lain, hati-hati. 特别是那些就推销的那个弟兄，到不同的城市做推销的工作， Terlalu banyak godaan di dalam 实 dunia. 在很多这个世界的诱惑很多， Harus ada takut akan Tuhan. 必须有敬畏神的心。 Sehingga dimanapun kita berada, 无论在什么地方， kita tidak mencemarkan akan tempat tidur kita. 不要玷污了床。 Ini yang kedua. 第二点， Yang terakhir, yang ketiga. 第三， Kenapa kita harus menghormati akan pernikahan? 为什么我们要尊重婚姻呢？ Karena engkau dan saya harus sadar, satu hari kita akan dihakimi. 有一天我们要来到神的宝座前。 Di dalam 受审判 Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. 希伯来书， Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-4. 希伯来书的第3章，第13章 Di 4 节. 第4节， Itu sangat jelas mengatakan 他很清楚的告诉我们， bahwa sebab orang-orang yang sundal, yaitu orang yang mencemarkan tempat tidur, itu akan dihakimi Allah. 婚姻人人都当敬重，床也不可误会，因为苟合行淫的人，神必要审判。 Dengan kata lain, Tuhan akan memintai pertanggungjawab atas pernikahan yang kita jalani. 换一句话说，神就是我们要对婚姻的负责。
Karena pada waktu engkau dan saya menikah, engkau datang ke hadapan Tuhan. 因为当你我结婚的时候，我们来到神的面前， Dan Tuhan akan menuntut itu. 神在带领着 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹们。 pernikahan itu adalah anugerah yang istimewa yang Tuhan berikan kepada manusia. 婚姻是神所设立的， Tidak semua orang dianugerahi pernikahan. 并不一定所有的人都有。 Jadi ketika engkau dan saya punya kesempatan untuk menikah, 当你我有这样的婚姻， maka engkau harus melihat itu sebagai satu anugerah yang istimewa. 要看到这是一个格外的恩典， Namun kita harus ingat, 所以我们一定要记住， sementara kita menikmati anugerah itu, 当我们一边享受主所给的恩典， pada saat yang sama, 在同样的一个时候， Anda dan saya harus memikul tanggung jawab 而且要完全负责任。 yang menyertai anugerah itu. 神的恩典是给你带来了你的祝福，也有你的责任。 Jadi di dalam anugerah itu Tuhan menuntut pertanggungjawaban. 在他的恩典的里面，他要求你们要有对婚姻的负责。 Sebagaimana Tuhan memberkati kita, maka setiap materi itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 就好像神祝福给我们所有的物质，我们也要对这些物质都要负责。 Demikian dengan pernikahan kita. 婚姻也是如此。 Paulus katakan, ini harus dituntut akan pertanggungjawaban. 保罗说，这是必须负责的事情。 Nah, kata penghakiman di sini, 在这里讲到的审判， ini adalah menariknya begini. 它很吸引人的是， Ini bukan dalam pengertian menghakimi itu memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah, berdosa atau tidak berdosa. 这个审判不是说来断定谁错谁对， Tapi ini jauh lebih daripada itu. 更超越了这一些。 Ini adalah bicara soal aspek hukuman yang akan diberlakukan terhadap orang yang bersalah itu. 那这个审判就是说，谁在这个婚姻的里面呢，神的震怒不合神的心意，这个时候要受到了惩罚。 Jadi di dalam kata Tuhan menghakimi, 在这里说神必审判， itu bukan sekedar oh ya salah, ini benar, ini salah, ini benar, bukan. 不是说告诉你哪一个对哪一个错就此了事了。 Tetapi ini bicara soal aspek penghukuman yang akan menyertai. 这就是说，当他审判的时候，就要你的惩罚就临到你的身上了。 Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, 如果我们来看旧约的圣经， ketika seseorang kedapatan berzina, 当一个人犯罪犯奸淫的时候， dia bukan sekedar diputuskan engkau salah atau tidak. 不是给你审判说你对他错的，这就了结了。 Begitu kedapatan langsung hukuman turun, yaitu engkau dirajam mati. 当知道的证实了哪一个人真的犯奸淫的，就马上用石头把他扔 Masih 死。 ingat perempuan di sumur yang bertemu dengan Tuhan Yesus yang kedapatan berzina itu? 不是说有一个女人在那个带到耶稣面前说她这个女人犯奸淫了， Yesus katakan siapa yang tidak berdosa silakan lempar. 那么耶稣对那个把他带来的人说：“你们哪一个人没有犯罪的，你可以用石头把他砸死。” Nah, kata penghakiman ini adalah dalam pengertian itu ada hukuman batu yang langsung dilemparkan. 平常这样的罪是马上要执行的，要把他致死，而且用石头， Dan orang itu akan mati. 那个人就必要受死的刑罚。 Jadi di dalam hukumnya itu Tuhan sangat keras sekali. 在这个律法上面，神是非常的严谨。 Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 因此，弟兄姐妹们， kalau hari ini kita melihat bahwa pernikahan itu adalah anugerah. 我们今天看到的这个婚姻是神的恩典， Satu anugerah yang begitu istimewa yang Tuhan berikan kepada 这 engkau 个 dan 特别的 saya. 恩典，神赐给了你和我。 Tapi ingat baik-baik, 我们要好好的记住， pada waktu kita menikmati anugerah itu, 当我们享受他给的恩典的时候， yaitu pernikahan, 这就是婚姻。 Tuhan akan memintai pertanggungjawaban. 他一方面要求你要负这个责任。 Saya akan menutup khotbah ini dengan menunjukkan satu kisah lagi. 我要接受这个讲道，用一个故事来告诉你们。 Yang suka bintang film Hong Kong, suka nonton atau suka mendengar dia nyanyi, pasti tahu orang ini. 你们喜欢听唱歌的或者看香港的影片的人，可能都认识这两个人。 Tahun 2000 apa ya? Tahun 2005, 2005年， ketika dua orang ini menikah, 当这么两个人结婚， publik yang mencintai film Hong Kong lah ya, itu mengatakan semuanya, wah ini pasangan yang paling ideal. 那么他们就说这个是特好的一个婚姻， Satu ganteng, satu cantik.
一个英俊，一个漂亮。 Tahu ya orang ini ya? 知道这个人是谁？ Xie Dingfeng Jing Lanang. 谢 Nah, Xie Dingfeng. Lalu yang cewek ini 谢丁芬， apa ya? Zhang Baizhi. 张柏芝。 Nah, kalau nama kerennya itu satu Nicholas, satu Cecilia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setelah mereka menikah 6 tahun, 当他们结婚6年之后， dikaruniai 2 anak. 有2个孩子， Tiba-tiba mereka berpisah. 然后他们突然间就离婚了， Wah, itu sangat menyakitkan. 非常的伤心。 Sampai ini ya, yang cewek ini Zhang Baizhi ini, dia mengundang 5 pengacara paling top di Hong Kong waktu itu. 张柏芝她请了多少律师5 pengacara top. ？5个那个很出名的牧师，那个律师来打官司， Habis-habisan istilahnya. 他愿意那个探尽家产。 Kalau di Indonesia kayak engkau dan saya undang apa ini Luhut, apa itu Hotma, kira-kira begitulah. Yang gini-gini itu loh. Gitu ya. Itu pengacara top 5 diundang. 请了5个的辩护律师。 Setelah dia menikah, setelah bercerai, 当他们离婚， ini Zhang Baizhi ini ternyata agak lumayan, tidak melarang orang baik ini ya, Dingfeng ini datang untuk melihat anaknya. 当丁芬来看孩子的时候， Ataupun dia punya yeye itu loh, kakeknya. 他有那个爷爷， Anda tahu siapa kakeknya enggak? 知道他的爷爷是谁呢？ Saya tunjukkan. Karena ada satu kalimat yang saya ingin pun katakan. Yang kacamata itu loh. Itu kalau zamannya saya sama Pak Sen mungkin tahu lah gitu ya. Ini Xie Xian yang kawin sama Chen Chen gitu loh. 真， Kalau Arek Nom nggak ngerti, sopo Chen Chen, sopo Xie Xian nggak tahu. 谢谢。 Tahu ya, yang tahun 70-an. Kalau yang seumur sama saya masih ingat lah ya. Kalau yang di bawah saya nggak tahu. 可能知道谢贤是当时很出名的。 Nah, Xie Dingfeng ini adalah putra anak laki-laki dari Xie Xian. 这个就是谢贤的儿子。 Xie Xian itu kawin 2 kali. 谢贤他2次的婚姻， 2 kali buyar. 2次都散了。 Kawin pertama sama Chen Chen, yaitu tahun 74, buyar 78. 74年结婚，78年就离婚，是跟真正结婚。 Nah, terakhir kita dapat video klip toh, mereka nari lagi berdua setelah ketemu di Taiwan gitu ya. Mereka mengatakan ngomong gini, bantal lama lebih enak, sepatu lama lebih enak. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi yang jelas Xie Xian sama Chen Chen nari lagi. Yang kira-kira ada kan video klipnya. 后来又看到他们2个又在一起。 Setelah bercerai 1 tahun, 79 dia menikah lagi bersama dengan Deborah Lee. 后来他跟狄波拉结婚， Lalu bercerai lagi tahun 96. 96年又再离婚了。 Nah, pada waktu dia diwawancarai, 那么有人那个找他那个访问他的时候， tentang perceraian akan Xie Dingfeng ini, 那么讲到了谢鼎芬， dia ngomong satu kalimat seperti ini. 他说了这样的一句话。 Ini dia mengacu kepada perceraian yang kedua. 那么他 Dalam hatiku saya bertanya-tanya, 在我的心里，我这样的问： mengapa putraku harus bercerai? 为什么我的孩子一定要离婚呢？ Sama seperti yang saya lakukan di tahun 1996. 就好像我在1996年所做的一样呀。 Bagi saya kata ini menarik. 我觉得这个句讲得很吸引人。 Kenapa Anda tahu tidak? 我们知道为什么呢？ Karena ketika engkau dan saya bercerai, 当你和我离婚的时候， maka itu akan mendatangkan satu dampak pengaruh yang buruk bagi keturunan, bagi anak-anak kita. 那么有一个很不好的影响，那个就影响到的孩子。 Maka anak di kemudian hari 孩子在往后的日子里边， menghadapi pergumulan yang sama, 他面对的问题可能跟他父母亲一样的这样的事 maka 的时候， pikiran yang pertama yang akan muncul, 那么他首先脑子里就出现了这样的一个想法， dia akan mengambil langkah seperti yang papanya lakukan. 他就要像他的父亲或者母亲所做的一样，选择离婚。 Nah, dari sinilah saya ingin mengatakan, 在这里，我想告诉你们，
kehidupan pernikahan yang kita jalani hari ini 我们今天的婚姻生活 itu akan memberikan pengaruh dan dampak bagi anak-anak kita. 对孩子的今后的成长有很大的影响。 Kalau engkau dan saya tidak bisa menghormati pernikahan, 如果你我不尊重婚姻， ini hanya masalah waktu. 那么这以后的日子可能会带来不好的影响。 Kita akan melihat begitu banyak air mata di kemudian hari. 在往后的日子里面，你们要尝到眼泪的滋味。 Pertanyaannya adalah dampak yang bagaimana yang engkau ingin berikan kepada anak-anakmu. 问题是你给孩子留下了怎么样的榜样，怎样的影响跟后果。 Kalau engkau dan saya bisa menghormati pernikahan, 今天你我能够尊重婚姻， di dalamnya kesetiaan, 忠于婚姻， di dalamnya tidak mencemarkan tempat tidur itu berzina, 不误会自己的床， tahu takut akan Tuhan kan ada penghakiman, 要知道说神是有会审判的。 maka engkau akan memberikan satu dampak yang indah 如果你能够尊重婚姻，就有一个很好的 bagi 影响， anak-anak yang Tuhan anugerahkan. 能够对你的孩子，神所赐给你的孩子们带来好的影响 Kalau。tidak, 如果不然的话， maka engkau akan mengucapkan kalimat yang nanti sama. 可能会 Seperti yang 说出 dikatakan. 好像跟谢贤彤说的一样的话。 Mengapa anakku harus bercerai? 为什么我的孩子一定要离婚呢？ Seperti yang saya lakukan pada tahun 96. 就好像我在1996年所做过的一样样。 Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya 求神帮助你和我， menghormati pernikahan yang Tuhan anugerahkan. 尊重神所赐给的婚姻。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, secara daging kami sangat lemah. 主，我们肉体是软弱的， Kalau pernikahan kami terjaga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. 我们的今天婚姻能够维持到今天，我们感谢你， Ini karena kebaikan dan anugerah Allah. 这完全是出于你的恩典。 Tuhan topang kami, 你搀扶我们， Tuhan pelihara kami. 你眷顾我们， Supaya kami terus berjuang merawat akan pernikahan itu. 让我们能够不断的来护卫这个婚姻。 Di tengah relasi yang ada kalanya membuat kami begitu sulit. 可能有些在关系的里面产生了僵局的时候， Menguras begitu banyak energi dan tenaga. 有许多的事情让我们精疲力尽， Menguras begitu banyak air mata. 有许多的眼泪。 Tuhan tolong kami. 求主你帮助我们， Kami sangat lemah adanya. 我们实在是软弱的一 Kami 般人， membutuhkan anugerah Tuhan. 我们需要你的恩典扶 Untuk 持， merawat akan pernikahan yang Tuhan anugerahkan. 你来眷顾我们， Di 保守 dalam 我们， hormat kami satu dengan yang lain. 让我们能够彼此的尊重， Supaya kami boleh menikmati hari-hari yang indah. 让我们能够享受你给我们每天的 Sebagaimana 生 yang 活， engkau inginkan atas pernikahan kami anak-anakmu. 也就是能够实现主你自己设立婚姻的愿望。 Kalau hari ini kami mengalami kesulitan 如果我们今天遇到困难， yang ada di ambang perceraian, 可能面临着这个离婚的危 bahkan yang 机， sudah bercerai, 或者已经是离了， Tuhan ampuni kami. 求神你赦免我们， Biarlah di depan kami belajar untuk menata diri. 让我们能够在这个一些的困苦与教训当中吸取教训， Sehingga kehidupan akan jauh lebih baik. 让今后的日子能够逐渐的好 Terpujilah 起来。 Engkau ya Tuhan. 感谢主， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。